Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan izinnya malam ni kita dapat meneruskan live di page Ustaz Tajwid Konsultansi bersama saya, iaitu saudara Muhammad Aiman bin Ma'faldhi Nur, insya-Allah yang akan mengetuai bacaan surah Al-Mulk pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan, macam biasalah, saya harap suara saya dapat dengar dengan jelas oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau seandainya tidak jelas, bolehlah bagi tahu di ruangan komen, bagi tahu suara tak jelas ke apa ke, supaya saya dapat betulkan dan memastikan live pada malam ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Okey, kita tunggu komen. Live. Okey, jelas, alhamdulillah. Jadi mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian yang sedang menonton live ni, bolehlah tolong like dan share. Moga-moga kita dapat sebarkan kebaikan kepada semua. Jadi macam biasalah, sebelum saya meneruskan bacaan surah Al-Mulk, saya akan berkongsi sedikit peringatan dan nasihatlah, terutamanya kepada diri saya. Moga-moga dapat memberikan sedikitlah tauladan kepada semua, insya-Allah. Seperti yang saya baca tadi, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun, iaitu daripada surah Al-Anbiya ayat 34, yang bermaksud, dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, yakni wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Sadaqallahul azim. Allah SWT menegaskan dalam ayat ini bahawa semua manusia pasti akan mati. Tak ada seorang pun yang kekal. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah dan merupakan kekasih Allah, meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini. Jadi dapatlah kita tahu bahawa dunia ini memang tak kekal. Hak kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan yang kekal itu adalah negeri akhirat, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ghafir ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang bermaksud, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, iaitu mata' ni kesenangan yang sementara saja. Dan sungguhnya wa innal akhirata hiya darul qarar. Hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Ingatlah ketetapan Allah Ta'ala bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah meletakkan bahawa hidup di dunia ini merupakan satu ujian. Kita diuji di dunia ini adalah untuk menguji sama ada, menguji kualiti keimanan kita, sama ada kita ni hamba yang betul-betul beriman kepada Allah, ataupun kita hamba yang melakukan segala larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah SWT. Jadi ujian ini kita boleh bahagikan kepada dua. Pertama, ujian yang berbentuk kebaikan dan ujian yang berbentuk keburukan. Jadi barang siapa manusia ini yang dia bersabar dalam melakukan kebaikan, insya-Allah ganjarannya adalah syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau manusia itu dia tidak bersabar dalam menahan diri daripada melakukan keburukan, maka ganjaran yang selayaknya adalah neraka Allah, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seluruh manusia ini pasti akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Apa cara kehidupan kita sewaktu di dunia, apa yang kita ikut di dunia, sama ada kita ikut Al-Quran atau Sunnah, atau kita mengikut hawa nafsu kita. Jadi di sini kita, di kehidupan dunia kita ini,
yang pertama yang kita nak harap adalah keredaan oleh Allah Taala, dan kita minta jauhkan daripada kemurkaan Allah Taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama tu'aduna lasadiq. Sumpah demi sumpah bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu mengenai hari akhirat tetap benar. Jadi apa yang Allah sebut, semua yang Allah sebut, siapa melakukan kebaikan maka akan diberi ganjaran, siapa melakukan keburukan akan dibalas. Itu semua adalah benar. Di hari akhirat nanti akan dibalas. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau siapa melakukan kebaikan sebesar sebiji zarah sahaja, dia tetap akan ditulis dalam buku amalan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebiji zarah sahaja, maka dia akan ditulis dalam amalan, buku amalan dia. Jadi di sini Allah akan dah bagi tahu dah, besar sekecil-sekecil amalan kita maka akan dibalas dengan ganjaran. Sekecil-kecil perbuatan jahat kita maka akan diberi balasan di akhirat nanti. Jadi sedar tak sedar kita telah sampai ke penghujung tahun 2020. Sampai hujung. Jadi tahun 2020 ni merupakan satu ujian yang sangat berat yang kita hadapi. Berbagai-bagai ujian, daripada wabak penyakit, masalah negara, masalah ekonomi, macam-macam lagi. Dan ini menunjukkan bahawa umur kita juga semakin meningkat. Jadi persoalannya di sini, umur kita makin meningkat, tapi adakah amalan kita juga makin meningkat? Di situlah kita perlu muhasabah. Jadi kesimpulannya, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan kita akan kembali ke negeri yang abadi. Jadi kita perlu persiapkan amalan-amalan kita sebagai bekalan. Moga-moga amalan kita ini diterima oleh Allah Taala dan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, insya-Allah. Okay, itu sahaja yang dapat saya kongsikan peringatan pada hari ini. Moga-moga dapat berikanlah manfaat kepada semua, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan dengan bacaan al-Mulk, istighfarullah 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya sudah bacaan surah Al-Mulk kita pada malam ini. Moga-moga bacaan kita ini diterima oleh Allah SWT dan diterima sebagai ganjaran dan amalan yang mampu menyelamatkan kita apabila kita telah meninggal dunia dan dikubur nanti insya-Allah. Jadi
kita teruskan solat kita lah. Macam biasa selepas bacaan surah Al-Mulk, saya akan berkongsi sedikit berkaitan hukum-hukum tajwid. Saya terangkan basic je lah. Macam minggu sebelum ni, saya berkongsi berkaitan dengan hukum mat. Dan kita tahu hukum mat ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, mat tabi'i atau mat asli, dan yang kedua, mat far'i. Jadi minggu lepas saya berkongsi tentang bahagian-bahagian mat tabi'i. Jadi bahagian mat tabi'i ini terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama iaitu minggu lepas saya berkongsi berkenaan dengan huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah ni ialah mat asli yang berada pada awal surah. Pada awal surah. Huruf dia ada 5. Senang nak ingat, ha yun tahir, iaitu ha, ya, ta, alif, hamzah, ta, alif, ha, ra. Ada 5 semua. Jadi bahagian yang seterusnya adalah bahagian huruf hukum mat tabi'i atau mat asli ini. Bahagian seterusnya ialah yang kedua, bahagian mat tamkin. Mat tamkin merupakan bahagian daripada mat tabi'i atau mat asli juga. Dan huruf-huruf dia adalah waw dan ya, yang wajib dibaca dengan 2 harakat. Jadi macam mana kita nak mengenali mat tamkin ni? Cara kita nak mengenali dia adalah huruf waw atau ya mat bertemu dengan huruf yang berbaris. Jadi huruf dia 2 dan wajib dibaca dengan 2 harakat, dan huruf dia iaitu huruf waw atau ya mat bertemu dengan huruf yang berbaris. Jadi saya bagi contoh dalam Quran, qalu wajadna, pada kalimah qalu tu waw di situ adalah waw mat bertemu dengan wajadna waw yang berbaris. Jadi hukum di sini adalah mat tamkin dan perlu dibaca dengan 2 harakat. Jadi contoh seterusnya, fi yaumin asif, fi yaumin asif. Pada kalimah fi tu, ya itu adalah ya mat bertemu dengan ya yang berbaris, yaumin. Jadi hukum di sini adalah mat tamkin. Jadi perlulah dibaca dengan 2 harakat. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu mat tabi'i atau mat asli ini terbahagi kepada 5 bahagian, dan saya baru menerangkan 2 bahagian. Pertama huruf muqatta'ah, kedua mat tamkin, dan ada lagi 3 bahagian. Untuk mengetahui bahagian yang selanjutnya, bolehlah ikuti live ini pada minggu yang seterusnya. InsyaAllah saya akan kongsi. Jadi moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua dan kita dapat amalkan dalam bacaan Al-Quran kita seharian. Sebab kita nak baca Al-Quran ini diterima oleh Allah, perlulah kita baca dengan tajwid yang betul. Bila tajwid dibaca dengan betul, barulah amalan itu diterima oleh Allah SWT. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Moga memberi manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.